pemerintahan. Okay, dalam bab 2 ni ada 2 je subtopik dia. Okay, 2.1 sistem pemerintahan dan 2.2 kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Dua tu. Okay, untuk pengenalan dia dulu. Okay, sistem pemerintahan di alam Melayu ni dia masyhur dengan sistem beraja. Okay, dekat kerajaan alam Melayu ni dia pemerintahan dia sistem beraja. Kalau awak tengok sekarang ni, dekat mana tinggal sistem beraja ni yang dekat kerajaan alam Melayu ni? Kalau awak tengok dekat alam Melayu, dekat negara-negara dekat Asia Tenggara ni, dekat mana lagi yang amalkan sistem beraja ni? Contoh negara apa? Dekat Asia Tenggara, negara apa yang ada? Tahu tak Asia Tenggara ni apa? Negara apa? Tahu. Contoh negara yang ada dekat Asia Tenggara, negara apa? Awak pernah tengok Sukan C? Nah. Jadi negara yang ada dalam Sukan C tu negara apa? Negara apa yang ada dalam Sukan C? Malaysia termasuk tak Malaysia? Masuk. Jadi negara apa lagi yang ada? Filipina, Myanmar, Indonesia, Thailand. Okay, ada Filipina, ada Myanmar, ada Indonesia, ada Brunei, ada Sri Lanka, ada Laos, ada Thailand, ada Vietnam, okay, Singapura. Jadi dalam banyak-banyak negara ni dekat Asia Tenggara ni, dekat mana yang masih lagi mengamalkan sistem pemerintahan beraja? Antara Thailand. Ya, Thailand masih lagi. Okay, lagi? Mana? Apa? Tak jelas. Brunei. Brunei. Ya. Okay, Brunei masih lagi. Okay, dia mengamalkan sistem beraja, Kesultanan Brunei. Okay, lagi kat mana lagi? Singapura? Ada tak? Singapura ada raja tak? Singapura dia negara republik. Jadi dia tak ada raja. Okay, Indonesia. Dia ada raja tak? Presiden. Okay, dia ada presiden. Dia sama macam Singapura. Okay, dia negara republik. Indonesia dulu dia sistem beraja. Tapi dia punya kesultanan dia sudah dihapuskan lah, digulingkan. Jadi dia tak ada. Jadi tak ada. Sistem beraja dia pun dah terus tak ada. Sekarang dia pakai sistem republik macam Singapura juga. Ada presiden dia. Kalau Malaysia? Ada. Malaysia dia guna sistem pemerintahan beraja tak? Ya. Okay, Malaysia dia ada raja, betul. Ada agung, betul. Dia ada sultan. Okay, dia dipanggil sistem perlembagaan, saya lupa dah. Sistem perlembagaan beraja tak silap saya. Okay, dekat Malaysia dia masih lagi ada raja. Dia masih lagi mengamalkan institusi beraja. Okay, ni maksudnya dia warisan daripada sistem beraja yang dulu lah. Kerajaan alam Melayu yang dulu. Okay, kerajaan Funan, kerajaan Champa, Kedah Tua. Sekarang ni dekat negara-negara ni masih lagi ada sistem ni. Cuma dia dah berubah mengikut peredaran zaman. Kalau macam Malaysia dulu, okay, Kesultanan Tanah Melayu dulu dia memiliki kuasa mutlak terhadap pentadbiran, dia punya pentadbiran kawasan dia. Okay, kalau macam sekarang, dia sudah dibagikanlah kuasa raja tu hanya tertumpu kepada adat istiadat dan agama. Jadi yang lain dia kuasa mentadbir tu dia pindah kepada
kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tu kalau kat Malaysia lah. Dia lain sikit. Okay, dekat Malaysia ni dia punya sistem beraja dia unik. Tak macam negara lain. Okay, bunyi apa tu? Saya mutekan mic dulu Nanti kalau saya tanya soalan awak buka balik. Nanti takut ganggu kawan lain. Okay, sistem beraja dekat kerajaan alam Melayu ni dia terbahagi kepada dua, iaitu pusat dan wilayah. Okay, ada dua sistem beraja dia dekat alam Melayu ni pada masa dahulu. Okay, pusat dan wilayah. Okay, kita akan pergi satu-satu kerajaan alam Melayu ni. Okay, yang pertama kerajaan Funan. Okay, dekat sini awak kena tahulah, kena ingat, kena hafal gelaran-gelaran raja ni. Okay, contoh Raja Funan, gelaran dia apa? Okay, ni awak kena ingat lah ni. Okay, Raja Funan dia memakai ada 3 gelaran yang digunakan. Yang pertama adalah Kurung Benam. Kurung Benam ni bermaksud Raja Gunung. Okay, gelaran kedua yang dipakai adalah Raja Diraja. Raja Diraja ni melambangkan Raja Funan sebagai Raja segala raja. Maksudnya dalam banyak-banyak raja, dia lah paling raja, paling atas sekali lah. Tak ada raja lain dah selain dia. Okay. Dan seterusnya dia memakai gelaran Cakravatin, iaitu pemerintah alam sejagat. Maksudnya alam ni, seluruh alam ni dia yang memerintah. Tu maksud je gelaran dia tu. Okay, ini gelaran untuk Raja Funan. Okay, untuk pemerintahan pusat dan wilayah, okay, Raja Funan ni dia dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Jadi dua golongan ni lah yang membantu kerajaan Funan ni dalam mentadbir dia punya kerajaan pusat dan wilayah dia. Okay, Funan dia dibahagikan kepada 7 buah wilayah. Dalam Funan ni ada 7 buah wilayah. Okay. Setiap wilayah ni dia diwakili oleh putera raja. Putera raja maksudnya anak-anak raja ni lah. Okay. Yang dipanggil sebagai raja kecil. Okay. Ini untuk Funan. Okay. Dapat tak? Jelas tak dengar? Boleh dengar jelas tak? Boleh. Okey. Kalau tak faham, tanya terus Kalau ada soalan terus tanya. Okey, untuk kerajaan Champa pula. Okey, gelaran yang digunakan oleh raja dia adalah Raja Diraja. Ni Champa. Kalau Funan tadi, Kurung Benam dan Raja Diraja. Okey. Champa pun sama juga. Okay, dia ada guna juga gelaran Raja Diraja. Raja Diraja bermaksud raja segala raja. Okay, Champa sama juga. Okay, Raja Champa diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Jadi Raja Champa ni dia diibaratkan seperti dewa lah, ibarat dewa suci. Okay. Suci lagi mulia orang panggil. Okay, tu untuk raja dia. Okay, untuk dia punya sistem pemerintahan pula. Okay, untuk pusat dan wilayah. Okay, Raja Champa ni dia dibantu oleh pembesar. Okay. Kalau macam Funan tadi dia dibantu oleh siapa? Golongan agama dan tentera. Okey, betul. Okey. Funan tadi dia dibantu oleh golongan agama dan tentera. Kalau Champa dia dibantu oleh pembesar. Okey, pembesar yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan
pertahanan. Ni tugas pembesar lah. Okay, kutip cukai, jaga keamanan, keselamatan dan juga mengukuhkan pertahanan. Okay, kerajaan Champa ni pada peringkat wilayah, wilayah dia dibahagikan kepada 5 wilayah. Okay, dekat sini awak boleh tengok lah. Wilayah Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kautura, Panduraga. Okay, ada 5 wilayah dalam kerajaan Champa ni. Okay, seterusnya. Okay, kerajaan Sriwijaya. Okay, kerajaan Sriwijaya ni dia terletak di mana? Sebelum ni saya ada ajar. Kita ingat, kita refresh balik. Dia terletak di mana Sriwijaya ni? Siapa boleh bagi tahu? Ni ni semenanjung Tanah Melayu. Okay, ni Selat Melaka. Dia terletak dekat sini. Kerajaan Sriwijaya ni, kawasan sini. Ni orang panggil apa ni? Sebelah Selat Melaka ni. Sini apa? Indonesia. Indonesia besar. Dia ada banyak kepulauan. Ni kepulauan apa ni? Indonesia dia ada banyak kepulauan. Kalau sebelah Selat Melaka ni orang panggil apa? Selat Sunda. Bukan. Ni nama tempat, dia bukan selat ni. Kepulauan apa dia panggil ni? Palembang. Itu nama tempat. Okay, Indonesia dia ada banyak kepulauan. Antaranya adalah Kepulauan Sumatera, Kepulauan Jawa, Kepulauan Kalimantan. Sumatera. Okay, jadi ni Sumatera lah ni. Okay, Sriwijaya dia terletak di sini, Sumatera. Okay, itu ya. Kita nak refresh balik je bagi awak tahu. Okay. Mana tadi? Okay. Okay, Raja Sriwijaya ni dia mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai bodhisattva. Okay, peranan raja maksudnya ialah peranan raja ni sebagai Buddha di bumi. Maksudnya raja ni dia ada kekuasaan lah, macam ada kuasa. Kesaktian ni maksudnya kuasa. Okay, ada magic dia. Okay, Raja Sriwijaya digelar sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. Ni gelaran dia. Okay, dari segi pemerintahan pula. Okay, Raja dibantu oleh Yuvaraja, iaitu putera mahkota. Pratiyuvaraja sebagai Raja Muda dan Raja Kumara. Okay, ni dia punya pembantu lah. Okay, putera dia. Okay, Raja turut dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Ni golongan-golongan yang membantu dalam sistem pentadbiran dia. Okay, bagi pentadbiran wilayah, untuk kerajaan Sriwijaya ni dia dibahagikan kepada 2. Yang pertama adalah kedatuan, iaitu wilayah ni dia ditadbir oleh datu berketurunan raja. Maksudnya seseorang pemerintah yang berketurunan raja lah, ada darah raja. Maksudnya daripada susu galur raja. Okay, yang kedua, wilayah yang lain ditadbir oleh pradatuan. Okay, pradatuan ni ditadbir oleh datu bukan berketurunan raja. Maksudnya dia tak ada kena-mengena dengan raja, tak ada darah raja pun, dia raja pun. Okay, ada 2
dua golongan yang mentadbir wilayah kerajaan Sriwijaya. Okey, dapat setakat ni? Dapat. Okey, ada soalan? Ada. Tak ada Okey. Okey, seterusnya. Kerajaan Angkor. Okey, Kerajaan Angkor, gelaran yang dia gunakan adalah gelaran Dewa Raja. Dewa Raja bermaksud raja sebagai dewa. Okey, awak dengar je perkataan dewa dan raja. Maksudnya raja tu adalah dewa lah. Kalau ditanya apakah maksud dewa raja? Maksud dewa raja adalah raja sebagai dewa. Awak terbalikkan je. Ya. Okey, dalam kuasa kedua dan ketiga, yang penting dalam sistem pemerintahan ialah permaisuri dan raja muda. Maksudnya kat sini, atas sekali raja. Okey, raja ni paling berkuasa lah dalam kerajaan Angkor ni. Okey, bawah raja, okey, kuasa kedua yang tertinggi adalah permaisuri. Kemudian raja muda, maksudnya anak-anak dia lah. Okey, raja muda ni. Okey, tu dia punya gelaran dia. Okey. Untuk pemerintahan pusat dan wilayah, okey, Raja Angkor dia dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan pembendaharaan. Okey. Ada 3 bidang yang dibantu oleh pembesar-pembesar Angkor ni. Okey, pada peringkat wilayah pula. Okey, pada peringkat wilayah ni, Angkor dibahagi kepada 4 wilayah. Okey, yang pertama wilayah. Okey, yang kedua daerah. Yang ketiga daerah kecil. Yang keempat kampung. Okey. Di kampung ni paling kecil lah. Okey. Kemudian dia ada daerah kecil, nak besar lagi daerah. Okey, wilayah ni kawasan yang besar lah. Okey. Okey, seterusnya Kerajaan Majapahit. Okey, Raja Majapahit ni dia menggunakan 3 gelaran. Okey, yang pertama dia gunakan gelaran Maharaja, kemudian dia gunakan gelaran Sri Maharaja, kemudian dia gunakan gelaran Sri Batara. Okey, ada 3 gelaran yang digunakan oleh Raja-Raja Majapahit. Okey, untuk pemerintahan pusat dan wilayah pula, okey, raja dia dibantu oleh Sabta Prabu. Apa itu Sabta Prabu? Okey, Sabta Prabu ni adalah majlis penasihat diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Maksudnya Sabta Prabu ni dia ibarat kalau orang putih panggil board. Macamnya orang-orang yang menasihat raja dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, contoh raja nak laksanakan pungutan cukai. Jadi Sabta Prabu ni lah yang akan menasihat. Okey, boleh tak kita nak buat kutipan cukai di tempat ni sekian-sekian. Okey, berapa cukai yang kita akan kenakan. Jadi ahli-ahli majlis penasihat raja ni lah, Sabta Prabu ni lah yang akan menasihat raja dalam membuat keputusan dia. Okay, kemudian dia dibantu juga oleh para pembesar. Para pembesar ni ibarat macam orang mentadbir kawasan tu lah. Okay, untuk wilayah pula, okay, Majapahit dibahagikan kepada 14 wilayah. Okay, ada 14 wilayah yang dibahagikan oleh Kerajaan Majapahit ni. Okay, setiap wilayah ni dipecahkan kepada daripada 14 tu, okay, setiap satu wilayah ni dia pecah pula kepada 4. Okay, iaitu Kabupaten, Kawadanan, Pakuan dan Kebuyutan. Jadi ibarat macam satu kawasan tu ada banyak-banyak pentadbiran dia atau banyak-banyak kampung lah. Lebih kurang macam tu lah maksudnya. Okey, iaitu daerah dan daerah kecil serta kampung. Ni lah.
keempat-empat ni adalah daerah dan daerah kecil serta kampung. Okey, seterusnya. Okey, Kerajaan Kedah Tua. Okey, Kerajaan Kedah Tua ni dia lain sikit lah macam daripada kerajaan-kerajaan lain tadi. Kerajaan Kedah Tua ni, dia banyak dibahagi oleh kerajaan besar di alam Melayu. Terutamanya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kedah Tua ni, dia mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah dengan adanya seorang ketua. Maksudnya dalam Kerajaan Kedah Tua ni ada seorang je ketua. Dia punya pentadbiran dia senang je. Okey, ketua ni dia menguruskan hal perdagangan dan keagamaan. Dua hal ni yang diuruskan oleh ketua dia. Okey, apabila Kerajaan Kedah menjadi sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya, maksudnya kat sini Sriwijaya diluaskan penguasaan dia sampailah dekat Kedah. Okey, corak pemerintahannya berubah. Jadi bila Kerajaan Sriwijaya dia ambil alih Kerajaan Kedah, jadi mestilah dia nak guna dia punya pemerintahan dia dekat Kedah Tua. Jadi Kedah Tua pun terpaksalah ikut pemerintahan yang bercorakkan Sriwijaya. Maksudnya sistem pemerintahan dia dengan Sriwijaya lebih kurang je. Okay, Kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada Peradatuan Kerajaan Sriwijaya. Tadi Kerajaan Sriwijaya dia ditadbir oleh dua. Okay, Kedatuan dan Peradatuan. Jadi Peradatuan ni siapa dia yang mentadbir dia? Dia daripada golongan yang ada susu galuh diraja atau bukan? Peradatuan ni dia ada susu galuh diraja atau bukan? Bagi tahu saya. Siapa boleh bagi tahu? Peradatuan ni dia ada daripada susun galuh diraja ke atau orang biasa je? Tahu tak? Ke tak tahu? Kalau tak tahu saya bagi tahu jawapan. Boleh try jawab. Cikgu tak tahu. Tak tahu. Okey, kita tengok balik dekat slide tadi. Peradatuan ni siapa? Kita tengok kat Sriwijaya. Okey, awak tengok dekat situ. Peradatuan. Peradatuan ni siapa? Kat sini, baca sini. Raja. Ni Peradatuan. Okey, Peradatuan ni maksudnya ditadbir oleh Datuk. Bukan maksudnya dia orang yang tak ada darah raja, okey, yang memerintah. Kalau Kedatuan ni dia memang ada darah raja, ada keturunan raja. Jadi Kedah Tua ni yang mentadbir dia Peradatuan lah. Okey, yang tak ada kena mengena dengan raja, tak ada darah diraja pun. Ni Peradatuan. Okey, seterusnya. Okey, Kerajaan Gangga Negara. Okey. Untuk Kerajaan Gangga Negara ni, tak banyak maklumat tentang pemerintahan dia. Okey, struktur pemerintahan Gangga Negara ni dia tak jelas. Okey. Tapi kajian menunjukkan Kerajaan Gangga Negara mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Sama juga macam kerajaan-kerajaan alam Melayu yang lain. Okey, dia mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, peranan Raja Gangga Negara ni untuk membangunkan kemajuan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. Ni dua peranan raja di Gangga Negara. Okey. Itu sahaja. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh. Kalau boleh faham, saya nak tanya sikit.
Okey, kita buat ulang kaji. Okey, untuk Funan, okey, boleh bagi tahu saya gelaran yang digunakan oleh Raja Funan apa? Ni awak kena ingat tau, awak kena hafal tau gelaran Raja Funan ni. Okey, dia ada gelaran raja apa? Raja Funan. Ada 3. Okey, ada 3. Antaranya? Kurung benang. Okey, yang pertama adalah kurung benang. Okey. Okey, lagi? Raja diraja. Okey, raja diraja. Okey, lagi? Cakrabatin. Okey, Cakrabatin. Okey, ni gelaran yang digunakan oleh kerajaan Funan. Okey, pentadbiran pusat dan wilayah. Okey, ada 2 golongan yang bantu dia dalam pentadbiran pusat dan wilayah. Golongan agama dan golongan tentera. Okey, golongan agama Dan golongan tentera. dan golongan tentera. Okey, jadi 2 golongan ni lah yang bantu dia dalam pentadbiran dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada kerajaan. Okey, seterusnya kerajaan Champa. Okey, kerajaan Champa, gelaran yang digunakan oleh raja dia. Apa dia? Raja diraja. Okey, gelaran dia digunakan adalah Raja Diraja. Jadi kerajaan Champa ni gelaran dia sama dengan Funan. Funan. Okey, dia gunakan Raja Diraja. Okey, untuk pentadbiran dia. Apa yang awak tahu tentang kerajaan Funan ni? Champa ni, pentadbiran dia. Dibantu oleh para pembesar. Okey, dibantu oleh para pembesar. Pembesar. Okey, para pembesar ni dia buat apa? Mengutip cukai. Okey, kutip cukai. Lagi? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Okey, lagi? Dia buat apa lagi? Mengukuhkan pertahanan. Okey. Pertahanan. Okey, Okey, tugas dia adalah kutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Okey, seterusnya lepas kerajaan Champa, kerajaan apa? Sriwijaya. Okey, kerajaan Sriwijaya. Okey, untuk Sriwijaya, gelaran yang digunakan oleh raja dia, apa dia? Raja Gunung. Okey, Sriwijaya dia gunakan gelaran Raja Gunung. Di gunung. Satu lagi?
Maharaja di pulau. Pulau. Okey, dua ni gelaran dia. Okey, raja di gunung dan juga maharaja di pulau. Pulau. Okey, dia punya pentadbiran dia. Okey, pentadbiran Sriwijaya dia okey, dia dibantu oleh selain daripada putera mahkota. Okay, selain daripada putera mahkota, dia juga dibantu oleh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 golongan. Apa 5 golongan tu? Golongan agama. Okey, sekejap. Okey, golongan agama. Tentera. Okey, tentera. Pemungut cukai. Pemungut cukai. Hakim. Okay, hakim. Penjaga harta kerajaan. Okay, penjaga harta kerajaan. Okey, ni adalah ni adalah dia punya golongan-golongan yang membantu dari segi pentadbiran dia. Okey, wilayah dia terbahagi kepada 2 wilayah dia. 2 orang yang mentadbirnya. Okey, siapa yang pertama? Kedatuan. Okey, yang pertama adalah kedatuan. Okey, kedatuan ni siapa? Berketurunan raja. Okey. Jadi awak kena ingatlah kedatuan ni dia ada dia adalah daripada keturunan raja, dia ada darah raja. Okey, satu lagi? Pradatuan. Okey, pradatuan. Kalau pradatuan ni dia ada darah raja ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, pradatuan ni dia tak ada darah raja. Okey, itu untuk Sriwijaya. Okey, seterusnya. Okey, kerajaan seterusnya, kerajaan Angkor. Okey, kerajaan Angkor. Okey, untuk Angkor, gelaran yang digunakan oleh Raja Angkor apa dia? Dewa Raja. Dewa Raja. Okey, Dewa Raja. Maksud Dewa Raja ni apa? Saya dah bagi tahu tadi. Kalau nak ingat dia macam mana? Dewa Raja ni. Macam mana kita nak ingat maksud Dewa Raja ni apa? Kalau ditanya maksud Dewa Raja. Dewa. Ya? Raja sebagai dewa. Okey. Raja sebagai dewa. Ingat je Dewa Raja. Awak tukar je lah balik. Ni letak depan. Ni letak belakang. Okey. Maksudnya Raja tambah ayat sebagai dewa. Dewa. So, awak tambah ayat sebagai je. Sekejap saya tulis balik. Okey, Raja Dewa. sebagai. Lepas tu ambil balik ayat depan ni. Dewa. Macam tu awak nak ingat maksud Dewa Raja ni. Awak terbalikkan, awak tambah ayat sebagai. Lepas tu ambil balik dewa, kataan dewa. Maksud dia adalah Raja sebagai dewa. Okey, itu untuk gelaran dia. Okey, Angkor ni dia dibagi kepada, dibantu oleh pembesar dia. Okey, pembesar dia bertanggungjawab dalam bidang apa? Keagamaan.
Okey, sekejap. Kehakiman, Hakiman keselamatan. dan perbendaharaan. Okey, dia dibantu pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang pertama. Keagamaan. Okey, keagamaan. Okey, lagi. Kehakiman. Kehakiman. Okey, lagi. Keselamatan dan perbendaharaan. Ish. Okey, keselamatan dan pembendaharaan. Okey, keselamatan dan pembendaharaan. Okey, ni untuk angkut. Okey, untuk Majapahit pula. Okey, untuk Majapahit. Okey, Majapahit dia punya raja. Raja dia nama Majapahit. Majapahit dia punya raja memakai berapa gelaran? 3. Okey, 3 gelaran yang digunakan oleh Raja Majapahit. Okey, yang pertama gelaran dia. Maharaja. Raja. Okey, gelaran yang pertama dia gunakan adalah Maharaja. Okey, gelaran yang kedua. Seri Maharaja. Okey, Seri Raja. Okey, yang ketiga. Seri Batara. Okey, Seri. Macam salah je saya je Seri. Seri lah. Saya salah je. Okey, Seri. Okey, Seri. Siapa lagi? Batara. Okey, Seri Batara. Okey, ni 3 gelaran yang digunakan oleh Raja Majapahit. Okey, dia punya pemerintahan pusat dan wilayah dia dibantu oleh 2 orang. Sabta Prabu dan para pembesar. Okey, pentadbiran dia. Okey, dia dibantu oleh yang pertama adalah Sabta Prabu. Okey, lagi satu. Para pembesar. Okey, para pembesar. 2 golongan ni lah yang membantu dia dari segi pentadbiran. Sabta Prabu dan para pembesar. Okey, kerajaan Majapahit. Okey, kerajaan Kedah Tua. Kedah Tua. Okey, Kedah Tua ni dia ditadbir oleh siapa? Kerajaan besar. Ada seorang yang tadbir dia. Siapa dia? Yang uruskan hal perdagangan. Yang uruskan hal perdagangan dengan keagamaan. Siapa? Seorang ketua. Okey, seorang ketua. Okey, ketua ni dia tadbir apa? Dia uruskan apa? Hal perdagangan dan keagamaan. Okey. Perdagangan Dan keagamaan. dan keagamaan.
Okey, ni dia uruskan. Okey. Perdagangan dan keagamaan. Okey, seterusnya last sekali. Gangga negara. Okey, gangga negara. Okey, gangga negara. Okey, untuk gangga negara, okey, dia masih lagi mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, raja ni dia punya peranan dia apa? Untuk gangga negara ni. Membangunkan kemajuan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. Okey, membangunkan Kemajuan perdagangan okey, satu lagi. dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. Okey, bertanggungjawab Dalam hal ehwal keselamatan. dalam hal ehwal keselamatan. Okey, jadi inilah yang awak kena tahu dalam bab ni. Okey, okey, sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu. Okey, awak kena ingat gelaran raja. Okey, Funan gelaran dia apa? Okey, pentadbiran dia macam mana? Okey, Sriwijaya gelaran dia raja di gunung. Okey, jadi pulau. Okey, dari segi pentadbiran dia siapa yang mentadbir dia? Sama juga macam Champa. Okey, gelaran raja dia siapa? Okey, Angkor, awak kena ingat gelaran raja Dewa Raja. Okey, kalau dia tanya maksud dia, awak tukar ni. Raja tambah ayat sebagai Dewa Raja. Okey, dia dibantu oleh pembesar dalam bidang apa? Okey, keagamaan, kehakiman, keselamatan. Okey, kemudian Majapahit. Okey, ada 3 gelaran yang dipakai oleh raja dia ni. Okey, Maharaja, Sri Maharaja, Sri Batara. Okey, pentadbiran dia ditadbir oleh Sabta Prabu dengan para pembesar. Okey, untuk Kedah Tua, dia ditadbir oleh seorang ketua. Ketua ni dia menguruskan perdagangan dan keagamaan. Untuk last sekali, gangga negara. Okey, dia raja yang bertanggungjawab dia. Okey, bertanggungjawab dalam membangun kemajuan perdagangan dan juga hal ehwal keselamatan. Jadi ni je lah yang awak kena tahu dalam bab 2.1 ni. Okey. Yang paling penting sekali awak kena hafal gelaran-gelaran raja tu. Okey, Funan gelaran raja dia siapa? Sriwijaya gelaran raja dia siapa? Okey. Kemudian dia punya siapa yang bertanggungjawab dalam mentadbir wilayah pusat dan wilayah dia. Tu je. Okey, boleh faham tak untuk tajuk ni? Boleh. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Betul ni, tak ada ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada, jadi untuk topik hari ni sampai dekat sini sajalah. Okey, untuk topik seterusnya kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Jadi kita akan belajar apa ekonomi-ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat di alam Melayu pada zaman dahulu. Okey, boleh? Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, jadi kelas kita tamat di sini sahaja. Okey semua? Okey, cikgu. Okey, terima kasih. Dah boleh left.
Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.